Okay, so Assalamualaikum and selamat petang. Semua sihat? Okay, Salam. Sehat. Sihat. Sehat. Okay, Alhamdulillah semua sihat walafiat. Okay, so hari ni kita sambung chapter 3 and then kita masuk 3.2 periodicity. Lambat pula jawabnya. Okay, kita masuk 3.2 periodicity. Okay, periodicity ni apa? Kita nak tengok dia punya trend berkenaan bila kita across period, bila kita down the group, apa trend yang berlaku pada period table lah. So untuk case periodicity, kita akan tengok trend dari segi radius, dia punya size, nanti akan belajar ionization energy, IE. Kalau ingat balik, chapter tu kita dah sentuh dah IE tu apa. And then trend yang seterusnya adalah electronegativity. Okay, itu antara trend yang besar lah kita nak tengok pada dalam period table awak. So kita nak tengok lah course period size kecil ke besar. So tenaga yang diperlukan untuk keluarkan satu elektron, perlukan banyak ke tak tenaganya. Bila down the group, tenaga yang diperlukan nak keluar elektron tadi, IE awak besar ke kecil. Itulah yang trend-trend kita akan analyze dalam period tables. Tapi untuk hari ni kita nak tengok size dahulu, which is kita nak tengok berkenaan dengan atomic size dahulu. So secara general kita tengok dulu across period, lepas tu across first row dalam transition element, di mana lebih kepada period 4. Sebab kalau ingat period 4 dan start awak punya transition element, tapi hanya first row sahaja. Satu first je lah yang atas tu je, maksudnya daripada scandium hinggalah zinc. Kita nak tengok trend dia bila across period untuk transition element and then down the group. Jadi kita nak analyse lah variation atomic radii. Untuk contoh, dia bagi elemen Na dengan Mg. So macam mana kita nak compare, macam mana kita nak tahu mana saiz yang paling besar, mana saiz yang paling kecil. Okay, kena ingat chapter 3, diingatkan balik chapter 3 berkenaan dengan punya assignment. So assignment akan diberi pada hari Ahad ini starting. Dan apa yang saya terangkan ataupun cara explanation, follow je lah sebiji explanationnya. Itulah jawapan skema konsepnya nak jawab assignment tersebut. Dan diingatkan chapter 3 tak ada calculation. Adalah calculation tapi tak ada formula langsung pun. Calculation sekadar bahagi gitu je. Tu pun nanti sikit je. Tapi majoritinya adalah lebih kepada explanation. So silalah explain ikut apa yang telah diberikan dalam nota, step by step tu, point by point. Okay, and then kita nak try, kalau sempat kita nak try compare dia punya atom dengan corresponding ionic radius. Contohnya tadi, sebab nanti assignment awak akan bagi contoh dua elemen lah. Awak ada Na dengan Mg. So first kita compare Na dengan Mg, size dia mana lagi besar, mana lagi kecil. And then kita nak compare pula Na dengan Na+. Mana lagi kecil, mana lagi besar. Untuk atom ke ataupun awak punya cation lagi kecil ke lagi besar. Lepas tu kalau untuk Mg pula, Mg dengan Mg2+. Mana lagi kecil, mana lagi besar. Itulah awak punya assignment nanti. Kita nak cerita berkenaan dengan trend tersebut. Okay, so ini secara general. Bila kalau perasan across period, size awak makin kecil lah sebenarnya. Okay, bila down the group, secara generalnya size awak makin besar. Tu nampak dia punya atomic radii dalam kebesaran nanometer tu. Okay, so apa itu radius ataupun macam mana kita nak tentukan radius ni, kita ambil jarak daripada mana ke mana. Okay, so dia ambil jarak antara separuh daripada jarak dua nukleus daripada dua atom yang sama. Ni contohnya. So dua nukleus daripada dua atom yang sama ya, sebab kita cerita pasal atom yang sama, elemen yang sama. Jangan tiba-tiba satu Na, satu Cl, tak boleh lah sebab diorang ni elemen yang berbeza. So kalau sini Na, sini pun kena Na. So radius tu dikira daripada separuh jarak daripada dua nukleus atom yang bersebelahan. Ambil separuh je. Itulah awak punya radius sebenarnya.
Okay, so settle. So untuk periodicity, saya bagi tahu, periodicity akan ada dua faktor yang main kita akan ambil kira. Kita akan ambil kira dua faktor lah, dua faktor penting. Di mana dua faktor penting ni, ada yang tengah buka mic ke? Sebab tiba-tiba macam daripada saya. Apa tadi? Patah balik. Okay, so ada dua faktor di mana kita akan tengok faktor tersebut. Prioritinya adalah yang pertama kita nak tengok pertama tengok pada number. Okay, dah bingung lah. Number of number of shell. Priority yang kedua kita akan tengok number of proton. Okay, ini dia punya faktor. Okay, faktor ni awak akan guna untuk kesemua trend lah. Lepas ni kalau awak nak tengok pada kalau awak nak tengok radius ataupun lepas ni kita nak tengok trend berkenaan dengan IE. So kita tengok juga dua faktor ni lah. Untuk nak kenal pasti sama ada kita nak explain dia guna apa. Okay, maksudnya daripada saya lah dia punya ni. Saya dengar, korang ada dengar apa-apa ke? Background noise? Ada. Ada. Kita ada pula. Tak ada. Saya macam dengar saya punya. Okay, tak apa, saya teruskan balik. Okay, so dua faktor ni mempengaruhi di mana bila kita cerita pasal shell, dia punya partner shell ni kita cerita pasal iaitu shielding effect ataupun nama lain dia, ya Allah, saya punya writing tablet ni. Shielding effect ataupun kita panggil sebagai screening effect. Okay, dua-dua ni ikutlah teman awak nak guna ke, awak nak guna shielding effect ke boleh, awak nak guna screening effect pun boleh. So untuk number of shell, bila kita cerita pasal shell, dia kena partner dengan shielding effect. Tak boleh cerita pasal proton nak masuk kepada pada shielding effect. Tak kena sebab dia tak berkaitan. So kalau untuk number of proton, kita cerita pasal effective, kena lemah gembalai, saya kena tulis dengan lemah lembut. Effective nuclear charge, iaitu ZEF. Simbol dia ZEF. Okay, so dia tak boleh cross over. Maksudnya bila awak dah cerita pasal proton, tak boleh tiba-tiba efek dia daripada shielding effect. Salah tu. Dia memang inilah partner dia orang. Cerita pasal shell mesti pasal screening effect. Bila pasal proton number hanyalah pada dia akan memberi efek pada ZEF. Itu sahaja. Tak boleh tiba-tiba shell nak pergi, sebab tu dia punya effective nuclear charge dia berbeza. Bila number of shell bertambah, effective nuclear charge pun bertambah. Salah Okay, macam ni kita nak tahu faktor yang, macam ni kita nak tahu, kita nak pilih. Awak tak boleh pula cerita dua-dua faktor. Kalau contoh, dua elemen tadi Na dengan Mg, awak kena pilihlah salah satu faktor yang mempengaruhi sama ada shell ke ataupun number of proton. Awak tak boleh dah cerita pasal shell, nak cerita pasal number proton pula. Tak boleh. Kena pilih salah satu sahaja dia punya faktor ni. Okay, macam mana nak tentukan faktor yang mana? Okay, nak tentukan faktor yang mana, awak kena buat electronic configuration seperti biasalah. Mesti pastikan ada buat electronic configuration. So daripada electronic configuration ni lah, awak boleh tahu, okay, nak cerita pasal shell ke, nak cerita pasal proton. Sebab tu, prioriti yang pertama, awak kena tengok dulu shell. Bilangan shell sama tak? Kalau bilangan shell sama, baru awak boleh cerita number of proton. Kalau bilangan shell tak sama, terus cerita pasal number of shell. Jangan sibuk tengok number of proton. Okay, contohnya, tadi saya bagi Na11, Mg12 kan. Okay, contohnya bila buat electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.
Ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, bila tengok macam ni, tengok prioriti pertama kita tengok shell. Okay, sekarang ni shell dia sama. So tak boleh cerita pasal shell, barulah awak pergi faktor yang kedua, iaitu prioriti yang kedua, iaitu number of proton. Baru kita cerita pasal proton. Itu maksud saya. Prioriti dia kena tengok dulu bilangan shell. Bilangan shell tak sama, baru terus cerita pasal shell. Kalau bilangan shell sama, barulah awak boleh cerita pasal number of proton. Okey, sekarang ni nak menerangkan apa itu shielding effect, apa itu effective nuclear charge. Okey, so tadi effective nuclear charge dia punya simbol adalah sebagai ZeV. Okey, nuclear charge ni sama dengan perkataan terms lain adalah proton number lah sebenarnya. Okey, apa function proton number? So, function proton number kalau pasal kat situ dia pull all the electron closer to nucleus. Ingat proton number charge dia positif. Positif dengan negatif dia akan ada tarikan, betul? Akan ada tarikan antara diorang ni. Okey. Itu function awak punya proton number lah. Okay, so ZeV ni apa? Okay, kalau untuk ZeV ni, dia adalah charge yang dirasai oleh valence elektron sahaja. Itu adalah ZeV. Okay, so lagi senang nak nampak. Okay, untuk sodium. Okay, contoh sodium. Sodium awak ada effective. Okay, sorry. Awak ada nuclear charge ataupun proton number positif 11 kat situ. Awak ada proton number dia 11. Okay, bila ZeV ni macam nak kira, kalau nilai ZeV ni kita boleh kira dengan Z iaitu proton number tolak dengan number of inner electron. Maksudnya nak kira ZeV, proton number dia 11, 11 tolak 10 sebab 10 ni daripada 1s2, 2s2, 2p6. Ni yang dalam elektron yang dalam inner shell. So tolak 10 lah. So sebab tu dapat positif 1 dia punya nilai ZeV. Okay, nilai ZeV positif 1 ni je lah yang hanya dirasai oleh valence elektron iaitu hanya dirasai 3s1 sahaja. So 3s1 elektron yang terakhir dekat luar ni hanya dapat rasa positif 1 sahaja. Itulah ZeV sebenarnya. Charge yang dirasai oleh valence elektron. Okay. So tu sebab tu kalau bertambah proton number, kenapa ada kaitan dengan proton number? Sebab kalau bertambahnya proton number, awak punya nilai ZeV pun akan bertambah. Okay, senang cerita ZeV ni, ingat charge ni kan? Okay, charge dia positif 1. So positif 1 ni power dia lah. Maksudnya power last remaining of power ataupun power yang paling terakhir awak nak tarik valence elektron ke arah nukleus. So kalau sodium, power dia sampai ke nak valence elektron hanya ada positif 1. Comparekan dengan magnesium, bila awak kira ZeV, dia ada positif tu. So dia punya power untuk magnesium nak tarik elektron yang paling luar iaitu valence elektron yang paling luar ni lagi kuat lah, betul tak? So dia punya power untuk magnesium nak tarik valence elektron ke arah nukleus lagi kuat lah. Sebab kenapa? Dia punya nilai ZeV dia lagi tinggi. Sebab tu lagi tinggi proton number, lagi banyak proton number, lagi tinggilah juga nilai ZeV. Bila lagi tinggi nilai ZeV, bermaksud tarikan nak tarik, maksudnya awak punya nukleus nak tarik valence elektron ke arah nukleus lagi kuat ke lagi lemah bila ZeV makin banyak. Jeng. Soalan tu. Lagi kuat. Alhamdulillah, fahamlah tu. So sebab itulah efektif nuclear charge, itulah ZeV. So lagi banyak proton number, lagi tinggilah awak punya ZeV iaitu power dia, kekuatan nak tarik valence elektron ke arah nukleus. Sebab tu kaitannya proton number dengan ZeV dia berkait lah. Proton number bertambah,
ZEF pun bertambah. Tak ada kena-mengena dengan shell dalam kes ni. Kenapa? Sebab shell untuk sodium dengan magnesium adalah sama. Dia punya valence shell dengan valence shell untuk valence shell untuk sodium dengan valence shell untuk magnesium adalah sama. Kes ni shell dia sama. Maksudnya halangan dia sama saja. Level dia nak ke arah valence elektron dia sama je. Tapi yang membezakannya adalah power dia ada. Awak macam main game, awak ada level 3 level. So 3 level memang level semua orang sama je. Cumanya power dia berbeza-beza. Sebab tu tarikan dia lagi kuat lah untuk siapa dia, untuk bagi yang ZEF dia lagi tinggi. Okay, so far boleh. Saya risau yang ni je sebenarnya. Okay, screening effect. Okay, screening effect ni, kalau tadi bagi tahu balik, kalau untuk ZEF senang cerita, dia untuk yang sama, same number of shell. Okay, bila orang yang sama shell, kita baru cerita pasal ZEF. Okay, dia lebih kepada across period lah sebenarnya. Sebab kena ingat, bila across period, awak punya bilangan shell adalah sama. Sebab tu bila across period, kita cerita pasal proton number and then kita cerita pasal ZEF. Okay, kalau untuk screening effect, tadi, ini khas untuk bila dia punya number of shell dia adalah tak sama. Okay, tak sama. Halangan dia tak sama. Level dia tak sama. Tapi apa yang sama? ZEF sama. Okay, untuk case screening effect ni, ZEF ni sama. Power semua orang semua sama. Cumanya setiap orang akan melalui level yang berbeza. Bila case macam tu, awak punya halangan tu ataupun shell tu dah makin banyak. So confirm lah orang punya halangan yang lagi banyak, dia punya kekuatan tu makin lama makin kuat ke makin lemah? Agak-agak. Lemah. Makin lemah lah kan. Seorang lalu level, ada berapa level je dia punya game. Ada sampai level 3 je. Ada orang sampai level 5. So maksudnya berbezalah dia punya shell ataupun dia punya level kat situ. Orang yang level 3, kekuatan dia dua-dua sama power dia. Tapi confirm lah orang yang level 3 tadi tu yang hanya ada 3 number of shell, dia masih lagi kuat sampai ke level ketiga. Kuat sebab masih lagi, sebab halangan dia hanya ada 3 saja compare dengan orang yang ada 5 sampai 5 halangan. Itulah maksudnya screening effect sebenarnya. Di mana dia based on number of shell, meaning awak punya shell halangan tu. Dan dia disebabkan kenapa? Disebabkan inner elektron. Sebabkan ada elektron yang pada inner shell tersebut. Di mana inner shell tu, sebab tu bila bertambah shell, ingat awak bertambah shell, awak punya elektron pun bertambah. Bertambah elektron, ingat elektron dengan elektron, dia repel betul. Tengok dalam gambar rajah ni. Tiba-tiba saya punya ni pun masalah. Okay. Ni negative charge, ni negative charge. Okay, awak punya nukleus positive charge. Okay, negatif dengan positif ialah dia ada attraction. Settle kat situ dia attraction. Tapi masa yang sama, awak punya elektron dengan elektron dengan contoh ni n equals to 1, ni n equals to 2. So elektron daripada n equals to 1, yang ni n equals to 1 ni kita panggil sebagai inner shell, which is inner electron. Pada n equals to 1 ni lah kita panggil sebagai inner electron. So inner electron ni lah yang menghalang sebenarnya. Siapa yang halang sebenarnya? Inner electron yang pada n equals to 1 ni yang menghalang attraction ni sebenarnya. Dia halang attraction tu. Sebab tu kalau lagi banyak shell, maksudnya lagi banyaklah inner electron yang menghalang. Tu dia kata inner shell electron shield the outer shell electron from filling the effective nuclear charge. So lagi banyak elektron untuk lagi banyak inner shell inner electron, lagi banyaklah halangan, so menyebabkan ZEF awak ataupun effective nuclear charge tak sampai, dia kurang sampai dia punya tarikan tersebut. Tu yang contoh lithium, sodium dengan potasium, bila awak kira dia punya nilai ZEF, ni semua sama-sama grup
dia group 1. Lithium dengan sodium, potassium dia pada group 1. Okay, so bila awak kira nilai ZEF dia sama sebab tu saya bagi tahu awak tadi. Untuk Shrink effect dia punya pada group yang sama, ZEF ni semua akan dapat nilai sama lah bila awak kira semua positif 1. Tapi tengok halangan dia ataupun dia punya bilangan shell dia berbeza. So lagi banyak bilangan shell, lagi banyak inner elektron. So compare dengan potassium, dalam dia total ada 8. So kalau awak buat dia punya electronic coefficient sebenarnya lagi nampak lah. Ni 1s2, 2s1. Ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dengan 4s1. Okay, so tapi dia punya inner elektron dia berbeza. Kalau lithium ada 2 je. Ada 2 je enemy, ada 2 je orang jahat. Kalau sodium ada 8. Kalau potassium lagi banyak dia punya inner elektron. So inner elektron ni lah yang halang awak punya nilai ZEF tu nak sampai ke valence elektron. Lagi banyak bilangan shell, lagi banyaklah inner elektron. So inner elektron ni buat apa? Inner elektron ni dia akan shield, dia akan halang ZEF tadi untuk nak sampai ke valence elektron. Itulah maksudnya screening effect. Ada tak faham? Nak diterangkan sekali lagi? Faham. Faham, harapnya faham lepas ni kalau saya suruh explain apa tu shielding effect, harapnya boleh terangkan, tak apa. Jadi nak bagi faham sebab lepas ni kalau cerita pasal shell, jangan nak sibuk tanya kenapa macam ni madam, kenapa macam ni. Okay, so harapnya faham. Sebab tu lagi banyak shell tadi, mercury repulsion also increase due to number of inner electron bertambah lah. Okay, so secara generalnya kita pergi bila across period. Okay, so bila across period, kenapa kita tak boleh cerita pasal shell? Sebab dia across period bila awak buat electronic configuration, dia punya bilangan shell ataupun valence shell dia adalah sama sahaja. Sebab tu kita tak boleh cerita pasal shell lah bila pasal across period. So bila across period, kita cerita pasal proton number. So tadi Okay, ni dia ada same number of shell. Sebab tu kita cerita pasal proton number lah. Kita tengok pada faktor yang kedua itu proton number. Sebab tu dia kata across period increase of proton number causing the increase of effective nuclear charge. Ingat bila dalam assignment jangan tulis ZEF. ZEF tu dia punya simbol sahaja. Kena tulis ayat penuh effective nuclear charge. Kalau lepas tu nak tulis ZEF tak ada masalah lah. Tapi pastikan kena tulis nama penuh effective nuclear charge. Okay, so bila awak punya effective nuclear charge tadi ingat bertambahnya tarikan dia punya power dia kuat. So maksudnya tarikan antara nukleus dengan valence elektron pun makin kuat lah. Bila makin tinggi nilai ZEF, makin kuatlah attraction dia. So menyebabkan awak punya elektron makin mendekati nukleus. So dia punya size makin kecil bila across period 2 ataupun period 3. So yang warna merah tu lah point yang penting. Tapi bila bagi dalam assignment nanti, pastikan dalam ayat penuh lah. Jangan kau tulis increase proton number, increase lah effective nuclear charge. Sila tulis ayat yang penuh. Jangan tulis ayat pendek-pendek saja. Tapi boleh buat dalam bentuk point. Tengok saya bagi pun dalam bentuk point. Boleh buat dalam bentuk point. Tapi ayat kena lengkap. Jangan tiba-tiba atomic radius smaller. Bagi tahu does atomic radius become smaller. Bagi ayat yang penuh lah. Okay, kita tengok untuk first row transition element. Kalau untuk first row transition element, kalau perasan tadi yang gambar first, saya bagi secara general. Okay, ni. Ni tak ada pula. Tak ada rupanya. Dalam kuliah saya bagi.
Okay, kalau untuk transition element first row which is period 4, awak akan perasan dia punya size untuk first row transition element lebih kurang sama saja. Itu dia punya nilai size dia tu sama saja. Significantly tak ada berubah pun. Okay, kenapa? Patut balik. Kenapa? Ingat balik tadi, transition element dia melibatkan d block ataupun d orbital. Okay, ingat balik d orbital kita boleh masuk maksimum 10 elektron. So bila kita across period, memang awak dah masukkan 4s tu settle. Sekali bila kita across period contoh daripada vanadium, lepas tu nak pergi chromium, daripada vanadium 23, lepas tu nak pergi chromium 24, nak masukkan elektron, kita masukkan 3D lah. Sebab kita tahu 3D maksimum dia boleh masuk sehingga 10. Kita tak masuk lagi 4p. Okay. So electron are gradually added to 3D orbital. Okay, ingat. Bertambahnya awak punya bilangan elektron, shielding effect pun of course lah bertambah. Sebab kenapa? Orang jahat dah makin banyak. So lagi banyaklah halangan awak. Bilangan elektron, bilangan inner elektron bertambah. So nukleus nak pergi ke valence elektron iaitu 4s2 ni, dah banyaklah halangannya. Which is awak punya shielding effect pun akan bertambah. So maksudnya elektron dekat 3D tu dia bagi tahu kat sini, elektron dekat 3D, shield the elektron dekat 4s. Sebab tu awak punya shielding effect bertambah. Okay. Tapi, ingat ni across period. Bila across period, ingat tadi proton number pun bertambah sebab awak pergi daripada chromium ke manganese kepada zinc yang proton number dia berbeza. Maksudnya across period pun tadi proton number bertambah. Ingat proton number bertambah, ZeV pun mesti bertambah. Semasa yang sama, proton number bertambah, awak punya nuclear charge increase ataupun efektif sebenarnya. So effective nuclear charge pun increase. Dalam masa yang sama, shielding effect bertambah. Dalam masa yang sama juga, effective nuclear charge pun bertambah. So diorang ni cancelkan each other. So increase in nuclear charge is cancelled by increasing shielding effect. Penambahan shielding effect tadi cancelkan penambahan effective nuclear charge. Sebab tu dia punya size tak ada perubahan sangat, sebab kalau shielding effect bertambah patutnya size makin besar. Tapi di masa sama bila proton number bertambah, ZeV bertambah, patutnya size makin kecil. Tapi sebabkan diorang ni cancelkan each other, sebab itulah size dia tak banyak berubah. Boleh faham untuk first row transition element? Okay, boleh. So dia punya reason adalah sebabnya elektron kita tambah pada 3D orbital. So bila kita tambah elektron pada 3D orbital, dia akan shield lah, meaning dia akan berlakunya peningkatan pada shielding effect. Tapi pada masa yang sama, proton number pun bertambah menyebabkan effective nuclear charge awak pun bertambah. So diorang ni cancel each other, sebab itulah size dia tak ada nak berubah sangat. Soalan bertanya dekat dalam UPS, kenapa first row transition element dia punya size tak berubah? Kena tengoklah apa statement yang diberi. Okay, antara soalan yang bertanya. Okay, bila down the group. Okay, untuk case down the group, kita tak boleh cerita tengok pada priority. Priority kita kena tengok pada bilangan shell. So kita tengok pada dia punya number of shell lah untuk down the group. Kenapa kita tengok number of shell? Sebabkan dia punya nilai ZeV sama. Sebab tu kita cerita pasal number of shell. So bila down the group, specific quantum number N increase menyebabkan increasing in mutual repulsion between inner shell dengan outer shell. Hence awak punya shielding effect ataupun screening effect bertambah. Pilihlah salah satu term ya. Awak nak cerita pasal shielding effect boleh. Maksudnya awak nak guna shielding effect boleh ataupun awak nak guna screening effect pun boleh. Salah satu. Ni saya tulis jadi dua-dua. Okay, so bila awak punya shielding effect bertambah, sebabkan halangan dah makin banyak, so kekuatan nak tarik elektron, nukleus dengan valence elektron makin lemah. Sebab tu bila tarikan dia makin lemah,
size dia makin besar bila down the group. Contoh group 1 tadi. Tapi sebabkan ZEF dia sama, kekuatan nak tarik tu masing-masing semua sama. Cumanya berbezanya pada halangan diorang tadilah bilangan elektron diorang yang berbeza. So lagi banyak elektron, inner elektron, lagi banyak inner elektron, lagi tinggilah shielding effect. So menyebabkan tarikan between nucleus and valence elektron lagi lemah, sebab tu saiz dia lagi besar. Okay, so far boleh? Boleh saya teruskan? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Harapnya tak adalah tidur di waktu kala yang petang indah ini. Okay. Contoh, ni lebih kurang macam soalan assignment lah. Dia bagi 2 elemen. And then awak dapatkan dia punya proton number. And then first thing first, bila soalan suruh explain ataupun compare between these two element, dapatkan dulu electronic configuration. So step pertama, apa-apa awak nak explain, sila buat electronic configuration untuk assignment nanti ya. Ni untuk atomic size. So atomic size kena buat electronic configuration. Bila kita nak cerita pasal nanti ionization energy pun sama, sila buat electronic configuration. Silalah bagi electronic configuration. Okay, dah dapat. Okay, daripada electronic configuration dah terus nampak lah. Okay, even diorang ni number proton dia berbeza, tapi kalau tengok dia pada group yang sama. Same group. Ingat, bila same group, dia punya ZEF pun sama. So kita tak boleh cerita pasal ZEF. Dan satu lagi, kita kena ingat priority. Priority pertama tadi saya bagi tahu, tengok number of shell. Kalau shell sama, baru boleh tengok number of proton. Okay, sasahlah shell diorang dah terus berbeza. X hanya ada valence shell dia n equals to 3. Tapi untuk Y, dia ada lagi banyak bilangan shell sebab shell dia paling, valence shell dia adalah n equals to 4. Okay, so stepnya lepas dah buat electronic configuration, ceritalah apa yang sama. Yang sama tadi sebab diorang in the same group. Maksudnya bila same group, same effective nuclear charge. Okay, barulah beritahu apa perbezaan diorang. Ingat, awak ada 2 elemen. Bila ada 2 elemen, kita kena buat comparison. Compare, macam awak comparekan, kau tinggi lah. Okay, awak tinggi, awak cakap dia tinggi tu, awak compare tinggi dengan siapa? Kena cakap lah, oh kau tinggi daripada orang ni. Macam tu. Ataupun kau lagi rendah daripada orang ni. Sama juga case elemen ni. Bila kita nak cerita pasal X tu lagi kecil ataupun lagi besar, kita kena compare. Oh, X ni lagi kecil daripada Y. Mesti ada compare. Then siapa? Itu yang kata macam ni. Contoh, poin yang seterusnya, Y has more principal quantum number, ataupun awak boleh, tak semestinya ayat tu, ataupun awak boleh cakap dia has more number of shell. Ni maksud saya tadi. Then X. Kena ada word compare. Ataupun kata elemen Y has more number of shell compare than X. Compare to X. Menyebabkan shielding effect increase untuk Y. Okay, itu poin yang kedua. Poin seterusnya, so menyebabkan attraction between nucleus and valence electron weaker untuk Y compare to X. Nampak? Ada comparison. So bila awak punya assignment tu, sila buat benda macam ni lah juga. Contoh kalau awak comparekan between Na dengan Mg. Cakaplah mungkinlah attraction nucleus and valence electron untuk Na lagi lemah daripada Mg. Compare to Mg. Kena comparekan between dua elemen. Okay, and then sebab itulah size untuk Y lagi besar. Ada lagi perkataan compare to X. Ni maksud saya. Sila buat comparison. So untuk assignment awak nanti, saya dah beritahu awal, sila buat comparison. So nanti by next week saya akan terangkanlah berkenaan dengan assignment, cara penulisan, macam mana skema, bukan skema, maksud saya cara penulisan lah untuk nak hantar punya assignment tu nanti. Kita tak apa tu nanti next week. Okay, so ini cara dia.
electronic configuration, bagilah tahu apa yang sama, and then baru kita discuss apa yang beza, which is kita tengok pada faktor dia, priority dia, number of shell ke ataupun number of proton, and then menyebabkan attraction between nucleus and valence electron lagi lemah ke lagi stronger, and then dia punya conclusion, sebab tu lagi besar ke lagi kecil dia punya size ataupun radius. Okay, so boleh ada nak tanya apa-apa setakat tu? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya teruskan soalan tutorial, soalan nombor 3. Okay, so determine group period and block untuk R. Okay, so saya bagilah. Okay, so macam biasa nak tentukan group period dengan block untuk elemen R, kena buat electronic configuration. So ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, so daripada situ boleh tahulah. Okay, dia group 1, lepas tu period 3, lepas tu block S. Ingat nak tentukan group position dia, group period dengan block kena daripada electronic configuration. Okay, ni nombor 2. Dia tanya elemen yang sama chemical properties. So ini saya bagi tahu. Nak tahu elemen yang sama chemical properties adalah elemen yang sama group. Elemen yang berada dalam grup yang sama, diorang ada sama chemical properties. Chemical properties ni apa? Maksudnya reaction diorang lah. Reaction dia dengan acid dengan base dia akan melalui proses yang sama. Tu maksud chemical properties. Okay, so nak tahu dia punya mana yang sama group, kena buatlah electronic configuration. So sambunglah P, 1s2, 2s1, kalau Q, 1s2, 2s2, 2p3, okay, and then S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, daripada situ tahulah. Okay, group mana yang sama group, which is R dengan P. Sebab kenapa? Valence elektron dia adalah sama. Okay, itu settle. Okay, saya nak bincangkan yang nombor 3. Sekarang nak kena tahu, which of these element has the smallest atomic radius? Soalannya, P ke, Q ke, R ke, S yang smallest atomic radius? So agak-agaknya siapa? P. P. Okay, ada jawab P. Yang lain? Yang tak bersuara lagi? Saya kunci P, madam. P, kunci P. Okay, kunci P. Lagi yang lain? P juga. P juga. P. Ramai je dapat P. Okay. Kita tengok dulu. Smallest radius. Maksudnya kita keluarkan dulu lah yang tak perlu. Bukan tak perlu, maksudnya yang besar. Okay. Yang besar, ingat lagi banyak shell. Lagi tinggi awak punya shielding effect. Attraction dia lagi lemah sebab size lagi besar. Maksudnya kalau tengok siapa yang lagi banyak shell, R dengan S. Sebab kenapa? Dia punya nilai valence shell dia paling besar adalah 3. Which is shell dia lagi banyak lah. So confirm lah R dengan S dah kena keluar daripada list. Okay, sekarang tinggal P dengan Macam Q. Q apa ni? Pula bila dah macam ni macam Q pula. Okay, antara P dengan Q, siapa lagi kecil sebenarnya? Q. Yang lain? Masih lagi P ke? Saya P lagi. P lagi. P lagi. Okay, masing-masing lupa lah tadi ni. Okay, ingat balik. Tadi siapa jawab Q? Okay, Q jawapan dia. Kenapa? Okay, shell sama, settle. Sebab kalau perasan shell diorang ni sama. 2, settle. So tak boleh tengok pasal shell. Kita tengok pada, tadi kalau pertama dia punya faktor tadi saya kata shell. Yang kedua, sebabkan shell dia sama, kita tengok pada proton number. Ingat, lagi banyak proton number. Apa yang lagi banyak juga? Zef. Lagi banyak proton number, lagi tinggilah juga nilai Zef awak. So bila lagi tinggi nilai Zef,
awak punya attraction lagi kuat ke lagi lemah power dia? Nak tarik? Kuat. Lagi kuat lah, lagi stronger nak tarik ke arah nukleus. Sebabkan dia punya tarikan dia lagi kuat, saiz dia lagi kecil ke lagi besar? Kecil. 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 Sorry. Tarik ke arah awak. Maksudnya macam kiranya awak jadi nukleus. Awak jadi nukleus, awak punya Z kekuatan awak makin bertambah, semakin kuatlah awak nak tarik. Bila tarik makin dekat dengan awak, saiz dia makin kecil. Aku tulis kecil kat situ. So dalam kes ni, jawapan awak adalah Q. Sebab beza P dengan Q, P hanya ada 3 saja proton number tapi Q ada 7 proton number. So sebab tu saiz Q lagi kecil. Sebab kenapa? Proton number Q lagi besar menyebabkan Z dia lagi besar. So attraction untuk Q lagi stronger. Attraction apa? Attraction between nucleus and valence electron lagi kuat. Sebabkan itu dia punya saiz untuk Q lagi kecil compare dengan P. So ingat macam tu. Kalau shell pula, saya buat shell. Kalau shell, bilangan shell, apa? Kalau shell makin banyak, ingat balik awak punya screening ataupun shielding effect awak. Effect akan makin tinggi tapi attraction akan makin weaker. Sebab dia tolak. Sebab ingat screening effect ni berkaitan dengan tolakan. So makin banyak tolakan menyebabkan awak punya attraction makin lemah lah di situ. So menyebabkan saiz dia akan makin besar bila shell lagi banyak. So sila ingat faktor-faktor ini. Okay. So kalau boleh faham, boleh try. Nanti soalan nombor 5 lah sebenarnya. Okay, pergi balik soalan nombor 4. Kita try pula soalan nombor 4. Nak faham ke tidak ni Lalik ni. Okay, kalau yang A, dia suruh which element metal or non-metal. Ni try lah tengok balik nota yang semalam tu. Yang hari tu. Itu saya kata mana yang metal kena pastilah. Mana metal, mana non-metal, mana metalloids. Senaraikanlah metal, elemen apa, non-metal, elemen apa, metalloids yang mana pula. Senaraikan A, B, C, D, E tu kat mana. Okay, kita nak bincang yang B. Okay, yang B. B kalau kira dia punya proton number, ingat ni periodic table. So dia ikut susunan increasing proton number. So A 1, 2, 3, 4. So B awak 4 proton number. Kalau C 4, 5, 6. C 6. D 10. Kalau E adalah 12. Okay, so dari situ awak boleh tahulah dia punya proton number. So buatlah dia punya electronic configuration. Ingat nak tentukan size, radius, kena buat electronic configuration. So saya bagi awak ni. 2s2, 2p2, ni 1s2, 2s2, 2p6. Ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sekarang dia suruh susun ascending order. Ascending order dari kecil ke besar kecil? Besar ke kecil? Kecil ke besar? Okay. Kecil ke besar? Kecil ke besar? Kecil ke besar? Kecil ke besar ya? Bukan besar ke kecil. Kalau besar ke kecil kita panggil descending order. So kena tahu juga ascending order daripada kecil ke besar. Okay, siapa paling kecil? Okay, kalau susah sangat siapa paling besar dulu? E. Besar sasahlah E. Sebab E paling banyak shell. Okay. Sekarang ni kedua terbesar siapa? B. Bola. B, bola. Okay, so B. Lepas tu C. Paling kecil adalah D. So tahulah tu, maksudnya dah faham lah tu. So bila awak susun ni sebenarnya awak dah tahu dah dia punya explanation. Dah tahu dah sebenarnya. Okay. Nasib baiklah tak keluar dalam PSPM. Okay, cara kalau dalam exam sebenarnya kita lebih, dia suruh explain kan. Okay, bila explain ni dalam susunan kita selalu ambil
yang paling besar dengan yang paling kecil. Kita cerita kenapa dia paling besar, kenapa dia paling kecil. Sebab explanation ni selalunya markah tak banyak, dalam macam 5 markah gitu je. So takkanlah kau nak cerita D, C, B, E step 1 kan? Tak. So kalau untuk explanation dalam exam, kita ambil paling besar dengan paling kecil. Kenapa dia paling besar, kenapa dia paling kecil. Tapi mujur lah, tak kalau dalam exam tak apa. So saya hanya bagi keyword je lah. So kalau E kenapa paling besar tadi? Sebab number of shell dia lagi banyak. Okay, and then sebab ingat bila number shell banyak, dia punya screening effect ataupun shielding effect dia lagi tinggi. Sebab tu dia punya attraction between nucleus and valence electron lagi lemah, weaker. Sebab tu size E paling besar, paling bigger than compare to yang lain-lain tu. D, C, B lah. Okay, kalau D, kenapa D paling kecil pula? Kalau compare dengan orang lain. Kalau compare dengan C dengan B, kita compare sampai sini lah. Kalau E tu number of shell settle. D, kenapa lagi kecil daripada C dengan B? Proton. Sebab, dia punya number of proton lagi banyak. So ZEF dia pun lagi effective, nuclear charge dia lagi tinggi. So menyebabkan attraction between nucleus and valence electron dia lagi stronger. So menyebabkan saiz awak untuk D is smaller than C dan B. Macam itulah kita nak explain. Tapi dia punya konsepnya sama lah. Electronic configuration. Lepas tu pilihlah point yang mana awak nak gunakan. Kalau dalam kes ni kita cakap pasal E pasal number of shell. D kenapa D paling kecil? Sebab number of proton. So boleh try untuk yang soalan nombor 5. Okay, konsepnya sama, buat electronic configuration and then susun lah increasing atomic radius. Lepas tu try explain kenapa dia lagi besar, kenapa yang paling kecil. Okay, ini kalau ionic radius, kalau kita comparekan antara atom dengan dia punya ion dia tersendiri. Okay, kalau contoh Na dengan Na+. Contoh begitu, kena buat electronic configuration lah. Okay, tengok. Daripada electronic configuration, kita dah tahu dah. Okay, diorang ni beza pada shell. Ceritalah pasal shell. So, same proton number. Memanglah same proton number sebab diorang ni sama elemen. Tapi untuk cation, kurang bilangan shell. Kalau kurang, shielding effect pun berkurang. Tapi attraction dia makin kuat. Sebab tu size untuk cation lagi kecil. Ni terbalikkanlah cerita pasal shell. Okay, tapi bila untuk Cl dengan Cl minus, dia ada, macam nak cakap explanation dia lain sikit. Maksudnya dia tidak termasuk dalam faktor shell ataupun faktor proton number. Yelah, proton number tak ada cakap pasal proton number sebab kenapa? Elemen sama, Cl dengan Cl. Dia punya proton number 17. Bila buat electronic configuration pula, bilangan shell sama. So, kita nak cerita pasal apa ni? Kalau tak boleh cerita pasal shell, proton number tu pun tak boleh cerita, nak cerita pasal siapa? Agak-agak siapa boleh jawab? Electrovalence. Kita cerita pasal electrovalence. Nak dekat lah tu, tapi tak cukup kuat. Electron repulsion. Electron repulsion. Ya, kita cerita pasal elektron sebab diorang ni berbeza bilangan elektron. Kalau Cl minus, dia lebih satu elektron. Even though lebih satu elektron, ingat, elektron dengan elektron, dia repel. Ada tolakan. Tambah elektron, tambahlah juga tolakan. Sebab tu dia kata more electron causing electron repulsion to increase, menyebabkan dia punya tarikan dia makin lemah. Sebab tu saiz Cl minus lagi besar. Sebab tu untuk yang sama shell dengan sama proton number, barulah awak pergi point yang seterusnya, itu dia punya faktor. Ada faktor ketiga sebenarnya, tapi jarang sikit lah keluar. Dia lebih kepada elektron repulsion. Tapi apa pun kena buat jugalah electronic configuration baru tahu. Kalau tak buat sebab tu tak tahu. Nanti awak main hantam saja tak boleh lah. So ini case untuk bila kita comparekan atom dengan dia punya ion.
Okay, so kes Mg ataupun Mg2 plus. Antara Mg dengan Mg2 plus saja, siapa yang kecil? Siapa yang besar? Siapa lagi kecil? Mg2 plus. Mg2 plus. G2 plus saya kecil. Ya. Kalau buat electronic configuration pun sebenarnya boleh nampak dah. Kalau siapa tak nampak, buatlah electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sebab dia 12 So bila Mg2 plus, 3s2 dah tak adalah. So yang tinggal 1s2, 2s2, 2p6. So yang tinggal ni je lah. Oh lupa, awak di UPS petang ni Malam. Oh malam. Okay, so bila O pula, kalau buat, sebab tu kena buat electronic configuration. Dia 8 je sebenarnya. So ni 4, ni 8. So bila O2 minus 1s2, 2s2, 2p6. So kalau untuk O2 minus, awak tak boleh cerita pasal shell. Awak tak boleh cerita pasal proton number sebab sasah elemen yang sama, proton number sama. Awak kena cerita pasal number of proton. Lagi banyak elektron. Lagi banyak elektron, lagi banyaklah repulsion. Lagi banyak repulsion, sebab tu dia punya tarikan dia lagi lemah. So apa-apa kena buat electronic configuration sebenarnya. So sebenarnya conclusion awak boleh buat kat sini, ataupun yang saya bagi tahu awal lah, nanti next class pun kita akan masuk lagi radius ni juga, which is lagi senang nak ingat. Lagi positif. Okay, lagi positif. Saya punya ni bermasalah. Okay, lagi positif awak punya ion tu. Sebenarnya dalam saya punya nota kuliah pun dah bagi tahu dah. Lagi positif ion tu, lagi kecil saiz. Lagi negatif awak punya ion tu, lagi besar saiz. Okay, boleh? Boleh dapat? Lagi positif, more positif ion, lagi kecil. Smaller. Okay, lagi negatif ion tersebut, kena lemah lembut tulis. Lagi bigger, lagi besar awak punya saiz. Ni penting bila kita nak, lagi-lagi nanti soalan bagi banyak-banyak elemen dan banyak juga ion dalam tu. Kita nak susun. Dah termasuk dalam ion-ion ni dah pening kepala, takkan awak nak buat satu-satu electronic configuration. So lagi senang, bila dah nampak ion je, lagi positif ion tu, lagi kecil, lagi negatif ion tu sebenarnya lagi besar saiz dia. Okay, so boleh try buat soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Soalan nombor 6 sebenarnya dah bagi jawapan dah sebenarnya tadi. Saya bagi jawapannya ni dah pun. Tapi boleh revise balik lah cara jawab dia macam mana. Sebab nanti pun dalam awak punya assignment, awak kena comparekan lah seperti ini. Contoh mungkin elemen yang berbeza lah. Contoh dia bagi Na, mungkin satu tu Na, satu lagi Mg. So kena compare Mg tu dengan Mg2 plus contohnya. So cara dia punya jawapan pun berbeza lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa nak tanya?